info, bagi tahu kepada rakan-rakan kita. Kita ada ikon Guru Perpustakaan Media Kebangsaan 2020. Dan siapa tak kenal Dr. Zuridah Hanim? Untuk mereka, untuk rekod saya tadi dah dengar daripada kita punya pengarah ya, Dani, guru besar pengetua kita pun ada cerita pasal ini. Saya tak nak cerita panjang. Kita kalau cerita panjang kejap lagi sampai besok pun tak habis ni. Kita nak dengar ni. Dr. Zuridah Hanim. Okay, selamat datang. Dr. Zuridah Hanim, jadual padat saya tahu. Nak dapat dia ni kita kena susun jadual ni. Oi, susah. Alhamdulillah hari ni ada masa dengan kita. Ya, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tria Cikgu Doktor ya. Baik, kita tanya sikitlah ya. Kita nak kongsi sikitlah sini. Sebagai GPM ya, apakah persediaan yang perlu dilakukan untuk dalam menyertai pertandingan PSS Cemerlang? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton webinar di luar sana. Tadi kita telah pun mendengar perkongsian yang hebat dari pengetua saya, kemudian daripada guru kanan bahasa sekolah saya, dan sekarang kita berbicara tentang kasut pengalaman guru perpustakaan media. Yang pertama, tadi Puan Moderator bercakap tentang persediaan anugerah Pusat Sumber Cemerlang. Untuk menyertai anugerah Pusat Sumber Cemerlang tu Puan Moderator, kita tidak boleh bangun pagi, aku nak masuk bertanding. Tak boleh. Sebab sebenarnya untuk mencipta sesuatu kejayaan ataupun transform sekolah itu, kita perlu melihat perkara yang pertama sekali ialah kita mesti melaksanakan SWOT analysis. SWOT analysis melihat perancangan apa yang perlu kita bangunkan. Jadi sebagai GPM, walaupun pihak sekolah telah menyediakan environmental scanning, tapi mungkin pengurusan melihat environmental scanning dari sudut sekolah yang lebih luas, tapi kita nak melihat dari segi kekuatan pusat sumber, maka GPM perlu melaksanakan SWOT analysis supaya dapat melihat apakah strategi yang perlu digubal, apakah kekuatan, apakah kelemahan, apakah opportunity dan threats yang perlu ada dan ada di pusat sumber kita. Daripada situ kita dapat melihat apakah strategi yang sesuai dilaksanakan, sebab kita tidak boleh terus meniru dari sekolah lain. Kerana budaya, guru, murid, pentadbir semuanya adalah berbeza. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua ialah semua GPM perlu merujuk terlebih dahulu surat perkelilingan Iktisas bilangan 3 2005 berkenaan dengan senarai tugas GPM. Ini sangat penting kerana dalam proses ledakkan maklumat sekarang kita lihat di Telegram, di WhatsApp, di media sosial, GPM sekolah A buat program A, GPM sekolah B buat program B, menyebabkan GPM kita kata tidak pasti yang mana sebenarnya kerja buat GPM. Jadi kita berpegang kepada back to basic, sebenarnya apakah kerja buat GPM. Jadi kalau kita merujuk kepada perkeliling Iktisas bilangan 3 2005 ada 19 bidang tugas GPM, iaitu yang pertama di samping mengajar mata pelajaran, GPM perlulah merancang, melaksana dasar dan program tahunan pusat sumber bersama dengan pengetua, bukan seorang-seorang. Sebab kita tidak boleh bekerja kesorangan, kita mesti wujud satu pasukan yang mantap. Kedua, GPM juga merancang dan mengurus belanjawan, merancang pembinaan koleksi, seperti mana yang dibincangkan oleh Puan Pengetua tadi. GPM tahu bilangan koleksi yang ada di pusat sumber menerusi kita kata konsep koleksi berpusat. Tetapi mungkin tak cukup. Untuk masa bertanding kita mesti pastikan bahawa jumlah koleksi bahan adalah 1:20. Jadi apa yang perlu kita buat? Jadi kita berbincang bersama dengan pengurusan what we have to do now supaya jumlah koleksi itu dapat dipertingkatkan. Kemudian GPM juga merancang dan melaksana program kemahiran maklumat dan juga program nilam. Di samping itu, GPM juga kena berbincang juga dengan SULDP sekolah, program-program ataupun latihan-latihan yang mungkin boleh diberi kepada guru-guru kita supaya guru-guru kita dapat memaksimumkan kepakaran mereka dari segi pengajaran berasaskan sumber. Seterusnya mengadakan hubungan seperti mana yang dinyatakan oleh penyelaras tadi, mengurus bahan, melaksanakan mesyuarat
dan juga mesti tahu tentang stok dan inventory pusat sumber. So dalam konteks ini kita perlu laksanakan koleksi berpusat. Untuk terang koleksi berpusat ni Puan Moderator kena ambil kerusi saya lah, tapi kan di sini adalah semua GPM perlu laksanakan koleksi berpusat supaya dia tahu berapakah bilangan atau bahan sebenar yang dia ada di sekolah dia sendiri. Dan di samping itu melaksanakan kajian dan analisis kekuatan, kelemahan dan sebagainya supaya dapat mengatasi masalah. Apabila kita dah melihat apakah tugas kita, kita pegang pula kitab yang kedua, iaitu baca dan faham buku panduan pengurusan PSS abad ke-21. Itu penting sebab itu kitab yang utama diterangkan secara detail perincian kerja buat GPM dari segi jadual waktu, dari segi apa yang perlu dilakukan pada waktu relief, promosi apa yang perlu dilakukan. Dia macam rancangan tahunan guru di dalam kelas. Dia macam di SKP lah. Di SKP guru dalam kelas. Jadi GPM tak perlu tanya. Selalu GPM hubungi saya, Cikgu Zurida, kami ni tak tahu nak buat apa untuk GPM pemula. Tapi dalam konteks ini baca dahulu buku itu kerana itu adalah seumpama di SKP dalam pengurusan pusat sumber. Cuma saya nak ingatkan bahawa disebabkan ledakan informasi yang ada di luar sana menyebabkan kita suka meniru program orang lain. Tetapi ingin saya tekankan di sini, apa yang kami laksanakan di Sekolah Menengah Sarabahia ialah kita buat yang wajib dahulu. Yang wajib kita ikut surat perkeliling ikhtisas, yang wajib kita ikut panduan pengurusan PSS abad ke-21, barulah kita buat perkara-perkara luar yang sunat. Sebab itulah yang ditanya di dalam instrumen PSS cemerlang sebenarnya. Jadi step yang seterusnya ialah pegang instrumen PSS cemerlang. Dia ada 5 bahagian dan disarankan JPM buka 5 fail mengikut bahagian-bahagian tertentu. 5 fail tu dan ada indikator. Jadi bila kita buat program tu mungkin masuk dalam bahagian D. Masukkan dalam bahagian D. Dan susun. Apabila nak menjelang pertandingan ataupun tahun tu kita nak masuk bertanding, kita susun dan update. Tapi kerja buat ini bukan kerja buat sekelip mata, sebab untuk jadi PSS cemerlang bukan tiba-tiba datang pencalonan masuk, tak boleh. Sepatutnya dia kena bersedia 2 tahun ke belakang sebab banyak aspek yang perlu dilihat. Perkara kelima ialah semua PSS saya rasa seluruh Malaysia ada masalah. Itu kita berlaku pada kami. Jadi sebelum kita bersedia untuk bertanding, kita mestilah menyelesaikan masalah yang berlaku dahulu. So dalam konteks ini PSS kami melaksanakan kajian tindakan yang berterusan dan kita kena pasti sebab kita dah buat SWOT analisis, so apa kelemahan yang kita ada, jadi kita overcome dengan melaksanakan kajian tindakan dan kajian tindakan itu sebenarnya lebih baik daripada kita buat perancangan tanpa data ataupun tanpa kajian sebab kita mencari ubat sebenar untuk mengatasi masalah itu. Kita dah tahu apa masalah, so kita overcome dengan ubat. So jadi untuk aspek yang kelima itu iaitu masalah, menyelesaikan masalah, suka untuk saya berkongsi sebab kalau saya cerita detail ambil masa. Mungkin di luar sana boleh membeli buku kajian tindakan membangunkan pusat sumber idaman kerana kajian tindakan yang mencetus kejayaan pembangunan pusat sumber SMK Sarabahia dibukukan dalam buku ini dan saya juga baru sahaja berkongsi berkenaan dengan inovasi dan kajian tindakan dalam webinar SSTP pada 28 Mac yang lalu. Bila kita dah laksanakan perkara 1, 2, 3, 4, 5, kita bergerak kepada perkara yang ke-6. So dalam konteks ini, apa yang dilaksanakan ialah kami menggunakan kaedah balance scorecard. Dalam kaedah balance scorecard ni, biasanya kita dengar balance scorecard ni dilaksanakan dalam industri-industri besar. Untuk tengok kedudukan organisasi. Tapi sebenarnya kita transformkan pendekatan balance scorecard ini dalam pengurusan pusat sumber sebab dia ada aspek pertama financial. Financial tu kita nak melihat ada pusat sumber kita untung atau rugi. Jadi dalam konteks library ni kita melihat kepada aspek financial itu kita boleh transform dari segi impak. Sejauh manakah PSS kita itu dapat memberi impak kepada murid, guru, fizikal, hubungan luar.
Okay, jadi mungkin kita boleh menggunakan data driver, melihat berapakah jumlah data pinjaman, berapakah jumlah data penggunaan, bagaimanakah situasi penggunaan PSS waktu rehat dan sebagainya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek pelanggan. Apa sebenarnya yang pelanggan kita nak? Kita tak boleh tiba-tiba dapat idea bangun tidur, kami nak buat projek A. No. Itu sebab di PSS SMK Surabaya kita ada parking lot ataupun student feedback di mana student akan bagi idea dan letak di situ. Dan kita selalu tanya pengawal pusat sumber ataupun biar mereka yang buat aktiviti, kita bincang dan kita masukkan, kita munikan, masukkan dalam pelancangan strategik. Sebab ini sangat penting. Sebab bila kita melihat dalam konteks bisnes, dia buat apa-apa semua based on customer. So dalam konteks sekolah, customer kita adalah pelanggan. Jadi bila kita buat balance scorecard tu, kita dapat align dari segi financial, pelanggan, macam mana PSS kita berkembang dan apakah proses-proses yang kita dapat bangunkan. Macam untuk aspek proses mungkin telah pun diceritakan oleh penyaras kami, mana kami buat penambahbaikan dari segi pengurusan dan pentadbiran, kita buat penambahbaikan dari segi prasarana, wujud rangkaian sumber, membuat jalinan dan sebagainya. Dan bila kita nak bertanding, itu perkara yang paling penting adalah mewujudkan satu tim pasukan yang paling kuat. Yang paling kuat, mantap, sebab GPM tidak boleh bekerja keseorangan. Dan syukur alhamdulillah kita mempunyai barisan pihak pengurusan yang sangat menyokong, guru-guru yang sangat kita kata sangat kuat bekerja, sentiasa positif sebab matlamat kita satu, kita nak menang. So kita tak payah buat vision yang banyak-banyak, vision kita adalah untuk menang dan yang penting adalah persediaan mental dan fizikal GPM itu sendiri. Sebab kalau orang lain letih, GPM tak boleh letih. Sebab GPM kena selalu memberi sokongan sebab once you GPM, you masa bertanding, you down, seluruh pasukan kita tu down. So kekuatan dalaman GPM itu sangat perlu kuat dan yang penting jangan harapkan sumbangan orang lain selagi GPM itu tidak memberi sumbangan. Jadi GPM kalau letih, jangan tunjukkan muka keletihan, jangan muka stres, muka apa, sebab itu akan menentukan moral pasukan kita yang nak bersama-sama bekerja dengan kita. Hebat ni. Ada 8 strategi dan saya tengok terpanggil tu tadi ada buku tu. Doktor tolong tayang sikit buku tu. Cuba tengok buku tu. Tu semua tu ada dalam tu. Tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana, ada langkah demi langkah dalam tu macam yang Dr. Zuridah beritahu tadi. Tapi mesti merujuk kepada budaya sekolah sendirilah ya. Sebab dalam ini adalah panduan ya. Panduan yang memang kita, kalau kita ikuti panduan ni sebab untuk GPM yang ada di luar sana mungkin untuk memulakan pertandingan atau apa saja memulakan PSS ya, kita boleh merujuk kepada buku ini. Saya rasa buku dah ada kat pasaran. Bukan senang ya buku nak diterbitkan dan tunjukkan semua prosedur-prosedur yang ada yang perlu dipatuhi. Saya rasa lepas ni ramai ni akan masuk tanding ni. Itu yang diharapkan saya rasa ya. Alhamdulillah. Baik, apakah peranan yang cikgu ya, yang doktor mainkan sebagai selaku GPM bagi memastikan PSS dapat memenuhi kriteria PSS yang cemerlang? Berkenaan dengan peranan, sebenarnya GPM kita katakan bahawa you have to open your heart and your mind. Kita guna istilah tu. Sebab kalau kita melihat jawatan guru PSS itu sekadar dalam four wall PSS, dia memang PSS itu tak boleh berkembang. So dalam konteks ini kita highlightkan 8 bidang tugas yang pun dilaksanakan di PSS SMK Surabaya, dan ini sebenarnya sedikit adaptasi daripada IFLA 1998, di mana yang pertama sebagai GPM mestilah branding herself, branding diri sendiri sebagai guru nilam atau guru LM. Jadi bila orang sebut cikgu PSS sekolah A, orang kenal siapa dia. Cikgu PSS sekolah B, orang kenal. Itu self branding. Yang dikatakan self branding itu ialah dia tak boleh NATO, no action talk only. Jadi kalau dia suruh orang membaca, dia mesti seorang yang
seorang yang banyak ilmu, macam seorang yang sentiasa membaca. Kalau dia minta seseorang itu melaksanakan program literasi maklumat, dia sendiri information literate. Okay, jadi perkara ini sangat penting sebab untuk menjadi guru nilam dan guru yang berliterasi maklumat, dia mesti menunjukkan bahawa PDPCJ itu sendiri ada integrasi elemen-elemen itu semasa dia mengajar dalam kelas. Okay, dan GPM itu mesti rancang aktiviti yang boleh memberi pendidikan literasi maklumat pada waktu relief. Walaupun benda simple, GPM itu bawa dalam konteks saya waktu waktu relief saya bawa ke kita kata ke rangkaian, ada aktiviti di situ. Jadi kadang-kadang kita tak boleh terus bercakap, memberi taklimat dan sebagainya. Kita tunjukkan macam mana kita melaksanakan program-program tersebut agar dapat ditiru oleh rakan-rakan lain di sekolah. Kemudian GPM juga adalah rakan instruksional. Yang dimasukkan dengan rakan instruksional ini adalah kita kena kenal pasti apakah keperluan bahan yang diperlukan oleh seluruh warga sekolah, rakan-rakan panitia kita. Itu sangat penting sebab kita nak sediakan bahan ikut apa yang mereka nak. Jadi apabila kita menyediakan kemudahan seperti mana yang dikehendaki, jadi secara tidak langsung PSS kita itu akan digunakan pada tahap yang maksimum. Okay, dan sentiasalah mendengar idea-idea dari rakan-rakan kita sebab kita tidak boleh menganggap bahawa PSS tu kita punya. PSS itu sebenarnya adalah kegunaan warga sekolah dan kita hanya diberi amanah untuk menguruskan. Jadi kalau mereka minat, kononnya katalah mereka minat suasana taman. Okay, kalau kita minat taman, kita kena minat juga sebab kita nak memberi satu keselesaan kepada warga sekolah. Okay, itu yang penting. Jadi sentiasa mendengar idea dan juga mungkin kita boleh memberi bantuan dan khidmat bantu kepada rakan-rakan kita dari segi aspek pembelajaran sumber. So dalam konteks Sekolah Menengah Surabaya, waktu yang paling sibuk di pusat sumber ialah semasa kita melaksanakan personal project seperti mana yang dinyatakan oleh Puan Pengetua tadi, di mana pelajar tingkatan 5 melaksanakan projek individu. Pada waktu itu PSS SZK Surabaya memang suasananya macam library university lah kalau bukan waktu PKP lah, di mana pelajar buat perbincangan dan saya sendiri waktu tu memang kadang-kadang memang kena step back student nak jumpa, bagi idea dan sebagainya. So itu adalah peranan sebagai rakan instruksional. Yang ketiga, GPM perlu menganggap dirinya sebagai pengurus pasaraya. Okey, kenapa saya selalu menekankan tentang aspek bisnes? Sebab orang buat bisnes dia tak mau rugi. Kalau kita letakkan saya GPM sekolah saja, jadi kita tidak nampak apa yang kita akan dapat ke depan. Okey, bila orang bisnes dia nak untung. Jadi kalau kita meletakkan kita dalam kasut pengurus pasaraya, iaitu kita meletakkan kita buka satu market, iaitu market yang penuh dengan ilmu produknya, aktiviti membaca, aktiviti literasi maklumat, maka kita akan memastikan bahawa PSS kita itu tidak akan mengalami kerugian. Oleh itu, yang 5P yang dimasukkan itu, kita mesti menekankan aspek planning. Apa plan kita untuk PSS kita? Kemudian place. Kita make upkan, kita dekorasikan PSS kita luaskan jajahannya, buka cawangan dengan menggunakan konsep rangkaian sumber. Dan now waktu PKP, we have to go online. Tak boleh bersedia sekolah tutup, PSS tutup. No, PSS mesti dibuka setiap hari. Dan dalam konteks ini dibuka secara go online. Okay, sebab kita orang bisnes kan. Kemudian apakah produk? So produk kita adalah produk aktiviti yang dilaksanakan, iaitu aktiviti membaca, literasi maklumat, dan kita mesti buat promotion. Itu sebab perlunya ada FB page, ada video, ada TV bahia, kemudian kita sentiasa memaklumkan apa yang kita laksanakan di pusat sumber. Dan untuk P yang last adalah price. So dalam konteks ni saya terjemahkan price itu dalam bentuk harga yang kita dapat. So harga kita dapat adalah penggunaan penggunaan PSS yang meningkat, pinjaman buku, dan antara harga yang paling mahal adalah kejayaan dalam pusat sumber cemerlang. Dan GPM juga merupakan seorang yang teknologi facilitator di mana GPM perlu bergabung dengan unit ICT memastikan kita bawa masuk teknologi-teknologi yang sesuai mengikut kesesuaian sekolah. Saya tekankan aspek ini sebab kadang-kadang macam di bahaya mungkin sesuai untuk kita laksanakan A, tetapi mungkin di sekolah B
program ICTB yang lebih sesuai ikut keadaan. Tetapi kita tak boleh terus ke arah pengajaran tradisional sebab di hadapan kita adalah anak-anak yang akan bekerja di pasaran kerjaya kelak yang akan menghadapi IR bukan 4.0 sekarang dah ada lagi kan, sebab kalau 4.0 kita dah ketinggalan. So jadi library kita we have to prepare library kita tu untuk overcome ataupun ikut student skill apa yang kita nak enhance. Okay, dan GPM juga merupakan pengurus program di mana dia rancang, laksana dan apa program yang perlu dilaksanakan. So di Bahia ini kita memastikan bahawa sekurang-kurangnya 1 minggu 1 program. Kalau kita tak ada program yang besar, mungkin kita ada program nilam gemilang seperti yang dinyatakan oleh Puan Pengetua dan GKB tadi. Kita ada program membaca setiap minggu, walaupun waktu PKP aktiviti nilam gemilang tetap berjalan ya, sebab kita ada Rak Maya, kita kemudian yang di mana kita ada program usaha-sama dengan Bling masih menggunakan Rak Maya, kemudian pelajar juga boleh membaca melalui e-pustaka dan sebagainya. Dan GPM juga yang seterusnya, GPM juga merupakan seorang information navigator di mana GPM perlu mengenal pasti ataupun mencari maklumat untuk dibawa masuk ke sekolah. Itu yang penting sebab warga sekolah kita kata ialah rakan-rakan lain kita sentiasa sibuk dengan PDPC dan sebagainya. Kita perlu mencari sumber dan cara macam mana nak bawa masuk informasi ke sekolah. Jadi kita tidak boleh mengharapkan buku dirak semata-mata. So dalam konteks ini mungkin dah berlaku kita bacaan secara digital. Okey, apa yang GPM perlu buat supaya anak murid kita sekarang ni telah membaca ke arah pendigitalan misalnya. Okey, dan sekarang ini semua orang bergerak ke arah penggunaan YouTube misalnya dalam sistem pengajaran, melaksanakan live streaming dan sebagainya. Jadi kita perlu memberi pendedahan itu kepada warga sekolah supaya warga sekolah sama bergerak dengan proses pendigitalan. Dan perkara yang paling penting sekali adalah GPM perlu ingat bahawa dalam proses pelan pendigitalan negara 2020-2025, GPM mesti take part sebahagian daripada program tersebut. Jadi mungkin pelan itu boleh dilihat semula sebab kalau cakap panjang lagi lah ceritanya kan. Okay, dan GPM juga collaborative teacher dan partner serta melaksanakan dokumentasi dan laporan. So saya rasa peranan itu peranan yang kita kata kompleks, tapi by hook or by crook JPM kena buat supaya PSS kita itu bukan dah ke belakang sebab kita terpaksa berlari ke depan. Sebab di hadapan kita ada anak-anak yang sangat menunggu sebab kita perlu ingat bahawa PSS perlu menyediakan kemahiran-kemahiran yang tidak dapat anak-anak kita pelajari dalam kelas. Itu yang penting. Itu yang penting. Aktiviti seperti aktiviti 4K1N tak berlaku sepenuhnya dalam kelas tetapi berlaku sepenuhnya dalam PSS, pelaksanaan PSS. Oleh itu GPM perlu merancang bagaimana nak menyediakan kemahiran tersebut. Ya, itu jawapan saya bagi persoalan moderator. Oh, dahsyat. Alhamdulillah. Saya dengar penjelasan ini, saya dah rasa semangat ni. No action talk only. NATO jangan guna macam tu. Itu amaran keras tu. Sebenarnya nak jadi GPM ni sebenarnya bukan mudah, tapi tidak mustahil. Betul tak ya? Okey. Doktor, ni kalau tak keberatan tak, boleh tak kongsikan kekuatan PSS Sekolah Menengah Sultanah Bahiyah ni yang mungkin ni boleh dijadikan best practices untuk dicontohi. Ni semua nak tahu ni, apakah kekuatan, nak kongsilah sikitnya kekuatan ni. Baik. Ini adalah soalan yang kita kata cepu cemas dan hari ini secara eksklusifnya kita paparkan, mohon slide, kita paparkan rahsia yang kita gunakan untuk membangunkan PSS secara yang serentak. Dalam konteks ini kita bangunkan PSS, kita menggunakan konsep sekolah adalah PSS. So, ini bermakna PSS itu bermula daripada pondok Pak Gad, pondok pengawal keselamatan hingga ke pintu belakang. Jadi bukannya PSS hanya 4 bilik kecil itu sahaja. Oleh itu, kita
pasukan SMK Surabaya telah membangunkan satu konsep atau inovasi yang dikenali sebagai House of Champion, di mana kita menggunakan slogan reading is most important thing we do here. Okay, aktiviti pertama, aktiviti yang utama di Bahaya adalah membaca, di mana kita meletakkan program nilam dan literasi maklumat. Komponen itu digabungkan agar mampu memberi impak kepada akademik, pembangunan murid dalam aspek hal ehwal murid dan juga pembangunan co-curriculum, dan ini sebenarnya lah yang betul-betul dihasratkan oleh falsafah pendidikan negara. Kenapa kita kata macam tu? Kerana kita ingin melihat bahawa PSS itu adalah satu payung yang besar yang impaknya bukan sahaja dari segi aspek kognitif murid, tetapi dalam pelaksanaan program dan aktiviti dia tetap memberi impak kepada kita kata efektif perasaan murid, sebab murid boleh menterjemahkan pelbagai perasaan dari segi efektif dalam konteks aktiviti yang kita laksanakan dan juga efektif. Itu sebab kita gabungkan juga dengan co-curriculum. Oleh itu, semua aktiviti yang dilaksanakan di SMK Surabaya, kita menekankan kepada kemenjadian murid. Kemenjadian murid, kemenjadian guru, kemenjadian dalam aspek fizikal. Itu sebab kita pentingkan pembangunan rangkaian sumber supaya fizikal itu dapat naik serentak, tetapi fizikal itu bukan bertujuan untuk showcase, tetapi bertujuan untuk paparan yang terhasil itu dapat membantu guru-guru menggunakannya dalam proses PDPC atau sekurang-kurangnya aktiviti pengkayaan berlaku di situ. Dan juga kita melaksanakan perkongsian pintar. Baik, jadi dalam konteks kita kata bulatan yang dilihat di depan ini, kita meletakkan pemimpin literasi di tengah. Siapa pemimpin literasi? Pemimpin literasi adalah pasukan yang diketuai oleh pengetua itu sendiri merancang menggunakan pusat sumber sebagai satu wadah untuk membangunkan sekolah. Jadi dalam konteks literasi ini, dalam konteks literasi ini diletakkan penolong kanan, guru kanan sebagai pengurus pertengahan dan juga guru sebagai pengurus literasi atau pemimpin literasi kecil, yang akan membimbing anak-anak kita menggunakan konsep pusat sumber dalam aplikasi supaya mereka dapat memberi impak dalam konteks akademik, HEM dan co-curriculum. Jadi dalam mencapai kemenjadian murid, kita menggunakan 6 aspirasi yang tercatat dalam PPPM. Jadi kita laksanakan aktiviti, kita memastikan bahawa murid akhirnya dapat menjadi seorang yang berpengetahuan, kemudian yang berfikir, ada kemahiran komunikasi, ada etika, ada national, dan sebenarnya itulah yang ditekankan dalam IB Learner Profile kami sebagai sekolah IB. Bendanya sama. Jadi kita cuba align cari kesepakatan di situ, maka kami laksanakan PSS Ambassador, iaitu satu program kita perkasakan pengawas PSS untuk memperkenalkan PSS bukan saja di peringkat sekolah, malah memperkenalkan PSS di peringkat daerah, negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Malah sekiranya ada pelawak datang ke sekolah kita, anak-anak PSS lah yang akan menyantuni. Dan kita perkasakan young leaders, nilam gemilang seperti mana yang nyatakan oleh Puan Pengetua. Dan satu lagi kita ada Let's Read Wonderland. Let's Read Wonderland merupakan satu produk signature sekolah. Ini yang juga saya nak tekankan kepada GPM, di mana dalam GPM melaksanakan program perlu mengenal pasti apakah produk yang menjadi signature kepada PSS itu akan menjadi watak. Sebab kami nak meletakkan PSS kami, reading is most important thing we do here, dan slogan Let's Read Wonderland adalah learning through reading is fun, sebab kita nak guna konsep catchy dan sebagainya. Jadi pelajar membaca, kemudian melaksanakan permainan dalam bentuk literasi maklumat dan soalan itu dalam bentuk kita kata mata pelajaran. Mata pelajaran ada sains, bahasa Melayu, sejarah dan sebagainya. Jadi mereka belajar secara tidak langsung dengan aplikasi literasi maklumat. Jadi kalau nak tahu Let's Read Wonderland seterusnya, kita ada buku, nanti boleh hubungi saya. Kita ada penerangan khas tentang Let's Read Wonderland, dan kita juga bergerak kepada PSS bergerak, sebab kita tak mahu PSS tu di PSS itu seterusnya
kita juga melaksanakan kajian tindakan untuk memperkasakan guru. Kita laksanakan kajian tindakan, guru bestari dan selalu setiausaha latihan dalam perkhidmatan mengadakan PLC supaya guru-guru ini kita kata untuk pengetahuannya terus meningkat dan boleh diterjemahkan dalam bilik darjah. Okey, dari segi aspek fizikal seperti mana yang nyatakan oleh Puan Pengetua, seluruh sekolah merupakan kawasan reading zone, dan kita juga ada program PAI, dan program PAI memang ada dalam buku ni. What is actually PAI? Memang ada dalam buku ni, dan juga saya juga telah bentangkan program PAI itu semasa sesi webinar pada 28 Mac lalu. Kemudian kita ada kempen Jom ke PSS di mana kita ada banyak aktiviti, ganjaran, hadiah supaya PSS itu menjadi destinasi, bukan tempat yang tidak digemari tapi tempat yang menjadi tumpuan warga sekolah. Okay, kita ada program kelas kebangsaan dan juga rangkaian sumber. Untuk aspek perkongsian pintar, saya rasa telah diperjelaskan dengan telah pun diperjelaskan dengan teliti oleh guru kanan bahasa, dan kami satu sekolah bekerjasama wujudkan satu teamwork yang kuat. Sebab selalu kita kata PSS ni teamwork dia akademik. No, PSS ni teamwork dia satu sekolah. Okey, kita ada pasukan HAM, pasukan fokus, semuanya bergerak atas dasar supaya kita dapat melahirkan lebih banyak juara. Sebab semua kejayaan bermula daripada pembacaan dan penerokaan maklumat. Itu adalah elemen yang penting. Walaupun kita kata kita masuk pertandingan kawat, adakah idea untuk kawat itu datang secara tiba-tiba? Pelajar tetap perlu mencari maklumat berkenaan dengan video-video kawat misalnya, kejayaan pasukan yang tahun lalu misalnya. Jadi sebenarnya apa yang kita laksanakan masih lagi back to basic, aktiviti nilam dan literasi maklumat. Oleh itu, kita bergerak ke arah slogan sekolah, Rising to the Challenge, Building Champion. Dan ini sebenarnya yang kita katakan PSS idaman mengikut falsafah pendidikan negara. Sebab kita perlu ingat bahawa pelajar ke sekolah bukan untuk mendapat A atau menduduki peperiksaan semata-mata, tetapi pelajar ke sekolah untuk mencapai aspek jeri, jasmani, emosi, rohani, tadi intelek dan sasiah dia sendiri. Jadi aspek-aspek itu yang kita kadang-kadang kita abaikan, kita terfikir. Jadi dalam konteks ini, inilah sebenarnya peranan pusat sumber sekolah dalam kemenjadian murid yang sebenar. Okey, saya harap bentangan saya ini jelas ya penonton di luar sana. Oh, saya berjaya mencongkel rahsia ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini untuk jurus sekali ya kita dapat House of Champions ini. Tuan-tuan dan puan-puan rugi kalau tak ikuti. Ada tip, jadi kali pertama ya masuk dalam grup kita ini waktu ini sembang santai. Saya rasa ni kena share ni. Ini semua orang tunggu ni. Tadi kita cerita pasal perkongsian dan sebagainya. Saya nampak Let's Read Wonderland dan sebagainya. Saya terpanggil tentang murid tadi tu. Pengawas PSS. Kan ya sebenarnya. Sebenarnya pengawas PSS ini ya kalau kita tengoknya macam sales girls ya yang membantu membesarkan PSS. Benar kan ya Doktor? Baik. Ya betul. Kalau kita tengok bagaimana ya Doktor selaku GPM bertindak dalam melatih kemenjadian pengawas PSS Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah. Baik, terima kasih soalan moderator. Kepada GPM dan pasukan tim PSS, sebenarnya pengawas PSS merupakan tulang belakang kejayaan sesebuah PSS. Mereka merupakan satu kita kata aset yang tidak boleh dikesampingkan. Jadi untuk menjadi PSS Cemerlang, kita perlu melatih dahulu anak-anak kita di sekolah kerana mereka lah yang akan menggerakkan. Sebab seperti mana yang saya bincangkan tadi, kita ada program PSS Ambassador. Mereka perlu mempromosikan PSS. Tapi bagaimana kita melatih? Untuk makluman, di Sekolah Menengah Sultanah Bahiyah, kita tidak melantik pengawas pusat sumber. Okey, kadang-kadang bila saya sebut macam tu macam klise kan. Kenapa kita tak melantik? Kerana kita memerlukan pengawas itu datang secara sukarela. Sebab kerja buat pengawas PSS itu tidak berakhir apabila sekolah ditutup.
kalau secara kebiasaannya kalau bukan waktu PKP, orang lain telah pun bercuti 2 minggu tetapi PSS masih lagi dibuka dan anak-anak PSS masih lagi bekerja mengikut jadual kerana mereka perlu buat stock checking dan sebagainya. Jadi biarlah kita mengambil pengawal PSS yang datang secara sukarela. Kerana ini menunjukkan mereka yang berminat dan kita akan meletakkan mereka mengikut kepakaran mereka sendirilah, kekuatan. Dan kita juga mencari pengawas yang kita lihat dapat berdikari dan tidak bergantung kepada ibu bapa untuk membuat keputusan. Itu penting. Sekiranya yang ni dalam konteks sekolah menengah lah. Kalau sekolah rendah mungkin masih lagi di peringkat bawah, tetapi untuk pergi jauh bagi sekolah menengah, sekiranya kita melihat kalau serta keputusan dia masih lagi kata balik nak bertanya mak ayah, kita menghadapi masalah. Menunjukkan dia tidak boleh membuat keputusan apabila kita buat program tertentu. Sebab bila program tertentu dia tak boleh terus berlari, cikgu kami ada masalah. No, dia kena selesaikan masalah tu di situ. Jadi kita perlukan murid yang berdikari. Kemudian kita mencari murid yang ada keyakinan. Dia boleh bercakap. Dia tidak takut. Okay, dia boleh diberi task dan dia tidak cepat stres. Sebab kerja di PSS ni kita kata memang agak stressful sebab kerjanya banyak sepanjang tahun. Okay, maaf untuk saya katakan bahawa bila kita melibatkan pengawas sekolah, skopnya lebih kepada pengurusan disiplin murid dan sebagainya. Tapi PSS kerjanya mungkin melangkaui sempadan sekolahnya sendiri. Okay, sebab dia kena buat kolaborasi dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini kita perlukan pengawas PSS yang yakin dan boleh urus sendiri sebelum urus orang lain. Itu penting. Jadi kalau pengawas itu datang ataupun pernah berlaku di mana untuk bercakap dengan cikgu pun, contohnya nak beli uniform, bercakap dengan cikgu, ibunya yang perlu menghubungi cikgu, kita dapat tangkap. Okay, dia tak boleh mengurus. Why not? Dia sendiri yang datang berjumpa, cikgu saya sekian-sekian dan sebagainya. Jadi daripada situ kita dapat melihat bagaimana dia boleh menguruskan diri sendiri. Dan di PSS SK Surabaya, kami biasanya mengadakan mesyuarat bulanan. Okay, pada awal tahun kita buat mesyuarat hampir setiap minggu lah. Tapi secara kebiasaannya apabila dah kita kata suasana dah agak okey, reda, kita mengadakan mesyuarat bulanan. Kita bentangkan dalam mesyuarat itu apa yang kita nak laksanakan. Dan kita bagi siap-siap agihan tugas dan bila deadline dia. Sebab pelajar ini bukannya pengawas PSS sepenuh masa, mereka juga adalah pelajar supaya dia sendiri dapat buat agihan tugas dan buat checklist apa yang perlu dia laksanakan. Apabila kita dah bentang perancangan, kita bagi agihan tugas dan mereka biasanya akan berada dalam kumpulan tim tertentu dan kita bagi tarikh untuk berjumpa dengan ketua-ketua. Untuk dapatkan feedback balik setakat mana program yang dilaksanakan oleh tim A misalnya. Tim A hari ni nak buat dilam gemilang. Okey, bagi feedback, cikgu nak tahu feedback, ada masalah dan sebagainya. Jadi ketua yang datang, bukan the whole pasukan yang datang. Jadi pasukan itu mungkin boleh berbincang waktu rehat dan sebagainya. Jadi dia orang memang kena pandai menggunakan masa. Dan di sekolah kami memberi otoriti sepenuhnya untuk pengawal PSS urus program. Okay, dan perbincangan berterusan menggunakan platform apa kita kata WhatsApp lah, apa masalah dan sebagainya. Sebab kita sebenarnya nak melatih pengawas itu sebagai seorang pemimpin masa depan. Oleh itu, senior memang kena latih junior. Sebab tak boleh expect junior form 2 boleh buat aktiviti GAH di peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Mungkin untuk peringkat junior, kita bagi dulu pendedahan dia bersama dengan pasukan untuk program sekolah. Okay, kemudian peringkat daerah dan sebagainya. Tapi kita tak lepas, senior mesti pegang junior latih bersama-sama. So dalam pasukan tu mungkin ada pelajar tingkatan 5, tingkatan 4 dan tingkatan 2. Dan kita selalu pesan jangan sekali-kali bertanggung. Bila kita letak tarikh akhir, means pada waktu tarikh akhir tu mesti siap. Kerana kerja makin bertambah, homework mereka makin bertambah dan mereka juga ada pelajar. Sebab kita paling takut adalah kita takut kerja yang banyak di pusat sumber ini akan menjejaskan kita kata fungsi mereka sebagai pelajar. Itu selalu kita tekankan, kita selalu motivasikan mereka bahawa yang penting mereka adalah pelajar tetapi bagaimana mereka nak menguruskan aktiviti-aktiviti tersebut. Dan suka juga untuk saya tekankan di sini bahawa bila kita bagi tugasan kepada murid, kita tidak boleh mengharapkan kesempurnaan kerana mereka adalah murid.
sekolah adalah tempat latihan. Cikgu mesti percaya murid boleh buat, tetapi mungkin tidak sesempurna guru. Sebab guru ni memang orang yang pandai. Okey, sebab itu dia boleh jadi cikgu dan mengajar kepada orang lain. Jadi pelajar perlu diberi peluang untuk melaksanakan aktiviti. Sekiranya sebagai contoh untuk bercakap atau buat presentation, biar pelajar silap tetapi mereka belajar. Sebab bagi saya, bagi kami di SMK Sarabaya, guru-guru semua dah mahir. Boleh bercakap, boleh buat presentation sebab kita cikgu kan. Tapi sekolah adalah tempat latihan. Jadi apa yang penting adalah kita melatih pelajar-pelajar kita, beri peluang mengikut kekuatan mereka. Dan di Bahia kita selalu sebut kepada pengawas PSS, hidup untuk memberi. Ini kadang-kadang kita jugalah pelajar sebab dia banyak tugasan, dia kena banyak donation. Even kalau kita melaksanakan program yang pelbagai, pelajar itu sendiri mencari sumber, mungkin minta daripada daripada ibu bapa ke atau jiran dan sebagainya untuk laksanakan program. Tapi mereka perlu berfikir hidup untuk memberi. Kenapa aspek ini ditekankan? Sangat ditekankan kerana kita tidak mahu mengajar anak kita tanya apa yang saya dapat setelah saya buat. Walaupun kita tak ajar anak, walaupun kita kata dia dah buat ni, nanti cikgu bagi makan. Saya minta maaf sebab benda ni kita memang tidak latih budak kita macam tu. Jadi apa yang pelajar bekerja dan mereka telah ditanam bahawa mereka perlu memberi memberi manfaat kepada sekolah, kerana tempoh persekolahan itu daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Mereka hanya ada 5 tahun saja untuk memberi sumbangan. Dan sumbangan itu mungkin dalam bentuk tenaga, buah fikiran, dan itu adalah proses menyumbang sebelum mereka memberi sumbangan lebih besar dan hebat sebagai warga negara yang baik. Jadi kita kena tanam bahawa hidup untuk memberi. Okay, jadi mereka memang bekerja tanpa mengharapkan balasan. Kalau mereka bercakap balasan di belakang-belakang tu mungkin kita tak tahu, tapi kita kena tanamkan aspek itu. Dan kita juga melaksanakan anugerah kan semasa jamuan pengawas PSS terbaik dan sebagainya. Namun pelajar ini apabila mereka dah siap sesuatu tugasan, kita memang sedialah sedikit, mesti ada kita kata buah tangan, kita macam sedikit token. Jadi apabila mereka nak bekerja, mereka boleh tulis je dekat whiteboard di koperasi nama Cikgu Zurida, boleh ambil aiskrim ke, boleh ambil apa, sebab kita latih mereka ada rasa kasih sayang dan ikatan. So kami bekerja bagai satu keluarga. Okay, jadi soalan Cikgu moderator, Pak Nawati, Dr. Nawati, so itu sajalah apa yang saya nak mata yang sangat berharga sebab kami train mereka untuk menjadi orang yang hebat pada masa akan datang. Dan untuk makluman, kita ada kelab alumni pengawas PSS, okay, dan alumni itu akan kembali ke PSS kita membantu pada waktu-waktu tertentu. Dan syukur Alhamdulillah, walaupun semasa sekolah mungkin mereka berada di kelas pelajar sederhana, tapi setakat yang kita berjumpa tu, syukur Alhamdulillah mereka menjadi orang yang menjadi di luar sana. Alhamdulillah. Saya sampai terdiam sebabnya bukan mudah sebenarnya untuk membentuk satu rangkaian teamwork yang bagus, melibatkan murid bergerak selari dengan apa yang kita nak di PSS kan. Sebenarnya dia satu sekolah sebenarnya membudaya hal ini. Jadi terima kasih Dr. Zurida atas perkongsian yang saya rasa cukup padat manfaatnya, dan saya memang minta sangat-sangat rakan-rakan kita di luar sana bolehlah berhubung dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahia mungkin ya, dengan doktor sendiri atau dengan kita punya teamwork di Sekolah Menengah Sultanah Bahia. Macam saya kata tadi, bila kita masuk saja di pintu gerbang itu kita dah rasa aura. Itu penting tu. Kita dah rasa aura sekolah dalam budaya. Budaya dia ada watak membaca